Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Dan kepada yang baru bergabung di dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang menonton video ini, sudah pasti setiap titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim perlu dijunjung seluruh rakyat Malaysia. Baru-baru ini ada perkongsian daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com. Agong yang wajib disanjung, titah janji baginda mula di kota. Kita mendengar terdapat kes baru-baru ini penghinaan terhadap yang di Pertuan Agong. Dan perkara ini perlu dielakkan dan tidak dijadikan satu kebiasaan. Kita perlu menolak mana-mana perkara yang menjurus kepada penghinaan yang di Pertuan Agong. Kerana itu adalah satu isu yang sensitif dan tidak boleh dilakukan. Saudara-saudara, menurut perkongsian daripada Syahabuddin Husin pada 16 April, pada 19 Mac lalu, yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tempoh bulan madu baginda akan tamat tidak lama lagi, dan selepas ini baginda akan memulakan cara pemerintahan yang sebenar. Baginda bertitah kurang dari 2 minggu lagi akan genap 2 bulan baginda memegang tampuk pemerintahan negara. Menurut Sultan Ibrahim, baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Saya bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Kurang dari 2 minggu lagi, akan genap 2 bulan saya memegang tampuk ketua negara. Apabila habis tempoh bulan madu ini, saya akan mulakan cara pemerintahan saya yang sebenar, titah baginda. Wow, ini pasti mengejutkan kepimpinan politik. Yang di Pertuan Agong bertitah demikian pada titah Diraja Sempena Istiadat, pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan tahun 2024 di Istana Negara. Sebagai membuktikan titah janji itu, sehingga ini sekurang-kurangnya 2 tindakan telah diambil oleh baginda sebagai mengotakkan apa yang dikata itu benar-benar di kota. Pada 9 April, dengan kebimbangan percikan api, perkauman bakal bertukar menjadi bahaya lebih besar kepada negara. Berikutan isu stalking kekemat. Isu stalking kalimah Allah yang dijual di kekemat. Baginda dengan segera menghadap beberapa pemimpin UMNO dan DAP ke Istana Negara. Dalam titahnya, Sultan Ibrahim berharap pemimpin politik di negara tidak ekstrim dalam memberikan pandangan berkenaan isu-isu agama dan perkauman. Sebaliknya, titah baginda, pemimpin dari semua parti mesti menjadi jambatan atau penghubung antara masyarakat majmuk di Malaysia dengan memberikan contoh perilaku yang matang. Saya ingin menasihati semua pihak untuk memberi tumpuan, untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan, bukannya perpecahan. Saya ingin melihat rakyat bersatu padu dengan harmoni, titah baginda. Pada 15 April pula, menurut perkongsian Syahabuddin, Sultan Ibrahim menitahkan pihak yang bertanggung jawab membina kolam selam tempur di Kem Iskandar, Mersing, memberi penjelasan berhubung punca kelewatan pembinaan projek tersebut. Baginda yang juga Kolonel Komandan Grup Gerak Khas GGK bertitah, kolam tersebut yang sepatutnya siap pada Disember 2022, tetapi sehingga kini masih dalam pembinaan. Malah semalam saya dimaklumkan lanjutan masa sebanyak 6 kali telah dimohon oleh pihak berkenaan.
pada hari ini saya mendapati papan tanda projek di tapak pembinaan pula dirobohkan. Keprihatinan Baginda terhadap projek pembinaan kolam selam tempur ini amatlah disanjung tinggi kerana bukan saja kerana kelewatannya menjejaskan latihan pasukan anggota 21 GCK, tetapi juga suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara. Sekali lagi, Sultan Ibrahim dalam hal ini menunjukkan sikap amat terpuji dan benar-benar memperlihatkan cara pemerintahan sebenar Baginda selaku ketua negara. Nah, saudara-saudara, itu adalah kehebatan Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Selamat datang kepada yang baru di dalam channel ini. Selamat bergabung, admin ucapkan. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan kenyataan daripada pemimpin UMNO, ataupun lebih terperincinya Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh, yang menyebut ataupun yang menyelar Menteri DAP sebagai Menteri Bodoh. Nah, kita tahu DAP dan UMNO di dalam satu gabungan kerajaan, satu kerjasama yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Kita boleh cakap kerajaan PHBN. Nah, saudara-saudara, apa yang berlaku selepas Akmal membuat kenyataan begitu? Adakah akan ada kesan kepada UMNO, kesan kepada DAP di dalam PH, kesan kepada Anwar Ibrahim sebagai pemimpin kerajaan, dan kesan kepada kerajaan? Nah, saudara-saudara, Anwar Ibrahim akhirnya bersuara. Kenyataan Akmal bukan konteks yang betul bagi kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, gelaran Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh terhadap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming bukan konteks yang betul bagi kerajaan perpaduan. Perdana Menteri berkata, beliau tidak akan melayan kenyataan Akmal yang menggelar Korming sebagai bodoh dan menjadi punca keadaan ekonomi lemah. Wow. Adakah selepas ini, seperti yang saya kata tadi, adakah akan ada kesan kepada pemimpin DAP? Adakah DAP bila mereka rasa tak selesa, mereka akan keluar daripada gabungan kerajaan ataupun keluar daripada Pakatan Harapan? Seperti yang kita tahu, DAP adalah parti yang paling banyak kerusi parlimen di dalam kerajaan. Nah, itu menjadi persoalannya. Namun, perkara itu bukan mudah untuk dilakukan. Tetapi menjadi persoalan itu, mungkin ramai yang sudah terfikir, mungkin DAP tidak suka lagi berada di dalam kerajaan kerana bersama-sama dengan UMNO. Nah, begitu juga dengan UMNO. Mungkin UMNO sendiri tak suka di dalam kerajaan kerana bersama-sama dengan DAP. Akhirnya, pemuda DAP dalam kenyataan sebelum ini, selar Menteri Bodoh, Akmal patut tunjuk teladan baik. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh sepatutnya menunjukkan teladan sebagai pemimpin muda dan tidak menunjukkan perangai tidak matam seperti kata mengata. Ketua Pemuda DAP Dr. Kelvin Yee berkata, Akmal sepatutnya membawa hujah matang atau kritikan membina dalam perbincangan mengenai kontroversi stalking Allah baru-baru ini. Sebagai pemimpin muda, Ketua Pemuda UMNO sepatutnya menunjukkan contoh yang baik dalam politik. Nah, itu adalah berikutan isu stalking tertera kalimah Allah. Dalam pada itu, pemuda DAP juga berkata, beliau sendiri adalah ahli parlimen bandar yang merujuk kenyataan Akmal di Facebook yang menafikan kempen boikot yang diperjuangkannya telah memburukkan ekonomi. Sebaliknya, Akmal berkata, kemerosotan ekonomi kerana ada menteri bodoh seperti Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming yang pemimpin DAP. Nah, itulah saya kata tadi persoalannya.
Adakah kesan ini akan memberikan impak kepada DAP, Akmal, Anwar sebagai pemimpin kerajaan? Nah, semua ini menjadi persoalannya. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini.